Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah berkumpul seketika di dalam majlis ilmu, berkongsi satu dua perkara, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita. Kita sudah hampir keluar daripada bulan Ramadan. 10 malam yang terakhir ini menghidupkan malam terakhir ini dengan tarawih, dengan qiyamul lail, i'tikaf, tadarrus, tadabbur, dan jangan lupa menghidupkan 10 malam terakhir ini juga dengan doa. Dengan doa. Sebab itu ada dua sahabat, ada dua orang lelaki yang disebut dalam hadis mustajabud da'wah. Kalau dia angkat tangan, dia berdoa kepada Allah, Allah mesti perkenan. Dan kriteria untuk menjadi lelaki yang angkat tangan doa Allah perkenan, insya-Allah kita pun boleh buat. Pertama, seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila dia mendengar nasihat Nabi, bila Nabi kata kepada dia, ya Sa'du atyib matma'ak takunu mustajabu da'wah, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, perelokkan, percantikkan apa yang kamu nak masuk dalam mulut kamu, yang nak jadi darah daging kamu. Tahu status dia macam mana, halal dia macam mana, thayyib dia macam mana. Tentulah kamu akan jadi lelaki yang kalau angkat tangan doa Allah mesti perkenan. Dan kita pun boleh buat benda yang sama. Yang kedua, lelaki yang disebut di dalam hadis yang Nabi tak pernah jumpa dia tak pernah jumpa Nabi. Seorang lelaki daripada Qarn di Yaman. Dan tuan-tuan pun tahu nama dia. Nama dia ialah Uwais Al-Qarni. Sebab apa? Dia jadi individu kalau angkat tangan doa Allah mesti perkenan. Penduduk dunia tidak kenal dia, tapi penduduk langit kenal dia, kerana pembaktian dia pada ibu dia. Dan kita juga yang ada ibu bapa, kita masih berpeluang berbakti kepada mereka agar kita menjadi orang yang doanya mustajab. Sebab tu para ulama bersetuju kita dengan mak pak ni, tuan-tuan. Dan dengan mak pak ni, dia betul pun dia betul, dia salah pun dia betul. Dalam bab teknikal lah, tidak melibatkan prinsip. Dia betul pun dia betul, dia salah pun kira dia betul. Semalam kita balik cuti kampung, pagi ni shoot balik sini. Sebelum nak balik tu dah bagi kat pok kita tu 5 keping duit 100, 500. Sampai sini dia call, dia kata,
Semalam hang balik Loy, tahu Loy? Oh, tuan-tuan tak tahu, puasa memang tak tahu no? Ni bahasa utara. Hari ni kelas kita belajar bahasa utara. Hang balik macam tu ya, hang apa pun tak ulung ke aku. Kita duk ingat, kita duk bagi 500 semalam ke dia, dengan nombor siri pun kita ingat. Dia boleh kata kita tak bagi apa ke dia. Kita kata semalam bukan saya bagi ke Abah 500 ke? Ni, hang tak mau bagi, sudahlah. Hang ingat aku dah tua, aku lupa ke? Kita duk ingat, dia tak mengaku. Dia betul, tak usah duk bergaduh. Buka Maybank to you, transfer lagi 500 kat dia. Dia betul. Lepas tu dia call lagi, tolong jangan angkat. Sagi pi angkat, dia kata tak masuk lagi 500, jam gitu, nampak tak? Sebab tu nak bagi tahu teknikal ni berlebih kurang lah dengan dia. Tuan-tuan, sebab tu dua benda. Buat baik pada ibu bapa, perelokkan makanan dan minuman ni, tuan-tuan, benda yang sangat penting untuk kita jadi orang yang angkat tangan doa, Allah mesti perkenan. Kadang-kadang kita buat satu dosa dan kita rasa yang tu bukan dosa. Antaranya yang disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa yang dianggap biasa, ataupun benda tu dosa, orang rasa benda tu tak ada apa. Contoh, saya bawa sepotong hadis riwayat Muslim, riwayat Bukhari dan juga Abu Daud. Nak baca yang ni muqaddimah, lagi nak cerita raya sikit bagi seronok. Ketika mana seorang lelaki nama Abu Humaid As-Sa'di, kata dia, ista'mala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul min al-Azdi yuqalu lahu Ibnu Lutbiyah ala sadaqah, falamma qadima qala hadha lakum wa hadha uhdiya ilayya. Nabi ambil seorang lelaki, kata Abu Humaid As-Sa'di, Nabi pilih seorang lelaki, nama dia Ibnu Lutbiyah. Nama dia Ibnu Lutbiyah. Ibnu Lutbiyah 3 kali sebut ni. Lagi saya tanya balik, tuan-tuan tengok. Nama dia apa? Oh, memang tuan-tuan memang kuat hafalan. Tak payah buku pun tak payah bawa, pen pun tak payah bawa ni kali. Ustaz bagi tahu terus hafal. Nabi lantik dia untuk jadi amil untuk kutip zakat. Dalam Islam ni, macam mana senang kita bayar zakat, macam itulah senang pengagihan zakat. Kita kena ingat yang tu lah. Senang bayar, senang agih. Kita tengok bayar zakat senang. Online, potong gaji bulan-bulan ni, nak raya ni, tuan-tuan pi mana-mana shopping komplek pun ada amil zakat. Amil zakat ni punya konsisten sampai tak semayang tarawih. Oh, tuan-tuan tengok senang tak? Dia komitmen dengan kerja dia. Biar tak semayang tarawih tak apa, yang penting orang bayar zakat fitrah. Macam tu senang kita bayar zakat, macam tu senang pengagihan zakat. Suatu zakat dia tak kira warna kulit, dia tak kira bangsa, dia tak kira puak, dia termasuk dalam asnaf, dia layak terima. Itu konsep dia. Dan baru ni yang betul-betul paling layak, walaupun 1000 alasan diberi, adalah sahabat kita yang ditindas daripada mana? Rohingya. Batu orang mai jumpa Nabi minta zakat, kriteria cukup bagi. Mereka yang paling layak, tapi kita tak bagi dengan berbagai alasan. Lepas tu tuan-tuan tengok, bila berlaku isu di Palestin, ada macam-macam persatuan yang tolong Palestin. Berlaku isu di Syria, WMS 8796 NASA tolong ubah kereta. Macam ceramah politik dah pagi ni. Bila berlaku krisis di Syria, macam-macamnya persatuan yang dok tolong Syria. Sampai ke student kita di Mesir, tuan, bila mereka tengok orang Syria ni jadi pelarian di Lebanon, di Yaman, di Mesir, di Jordan, mereka offer
beberapa tahun yang lepas, orang Malaysia jadikan anak gadis, budak-budak perempuan di Syria ni sebagai isteri pertama dan isteri kedua. Ramai mana orang Melayu kita yang kahwin dengan perempuan Syria tuan-tuan di Mesir. Tuan-tuan tahu perempuan Syria? Tuan-tuan tahu tak cantik tak cantik perempuan Syria ni macam mana? Tahu tak? Tak ada contoh boleh buat kat sini. Tu pagi-pagi ni kasar sikit, nampak tak? Saya tanya kepada ustaz ni yang buat program kahwin dengan perempuan-perempuan Syria di mana? Di Mesir. Saya kata kat mereka, siapa hampa tak buat kahwinlah dengan perempuan-perempuan Rohingya. Tengok itu. Dia kata, apa ustaz? Mereka ni kalau JPJ tahan pun tinta tak lepas. Kau ajak tak kau ajak kan? Ini bukan saya kata, mereka kata. Itu senang. Okey, kita kembali. Nabi arahkan sahabat nama Ibnu Lutbiyah ni untuk dia kutip zakat. Falamma qadima, bila dia balik, dia pun telus. Dia kata kepada Rasulullah, hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Yang ni zakat yang kamu suruh aku kutip. Yang ni masa aku kutip zakat, orang bagi hadiah dekat aku. Dan kita pun rasa benda ni tak apa, sedangkan agama berbincang padanya. Dia macam ni, tuan-tuan bayar zakat fitrah katalah RM47, contoh dah. Tuan-tuan bagi 50. Amil tu pun nak berkeluar balik baki RM3. Kita pun buat isyarat dia. Apa maksud dia? Sebab bagi RM3, kalau kita bagi 100, baki RM53, ambil zakat tak bagi pun kita dia punya tu juga, tapi dia lain. Tadi dia lebih kurang, dia keling memang macam tu kan. Kita rasa benda ni tak apa. Tuan-tuan tengok, Nabi sedang berbincang padanya. Nabi nak telus, sebab dia sebagai amil, dia dah ada bahagian dia. Dia tunggu daripada pagi, petang sampai malam, tunggu orang bayar zakat fitrah. Agama hargai, sebab tu dia ada bahagian. Tuan-tuan jangan pertikai, memang bahagian tu Allah yang bagi untuk dia. Dia telus, dia kata, yang ni kamu suruh aku kutip, yang ni orang bagi ke aku. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه فقال فإني أستعمل الرجل منكم فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي. Kata Nabi, lepas Nabi puji Allah, dalam ramai-ramai ni aku lantik seorang jadi amil untuk kutip zakat. Bila dia balik, dia bagi tahu kepada aku, yang ni zakat yang suruh aku kutip, yang ni orang hadiah kepada aku. Aku nak tanya orang ni, kalau dia duduk di rumah mak dia duduk di rumah bapak dia, aku tak lantik dia jadi amil, ada tak orang nak mai bagi hadiah ni pada dia? Ada tak? Ada. Tentu tidak. Jadi orang bagi ni ada sebab. Sebab tu Nabi tak suka, kerana dia sudah ada bahagian dia. Tuan, jaga. Daripada hadis ni kalau kita mengaji, dia main cerita masalah commission. Orang dok menjaga commission, dok ambil duit kopi ni, Alibaba punya dok menjaga. Boleh ke tak boleh? Oh tuan-tuan, nak jadi orang mustajab doa, benda-benda ni semua kita kena betul-betul hati-hati. Dia kerja dengan JPN contoh, bukan M lah, JPN. Tuan-tuan jangan salah faham pagi-pagi ni. JPN. Satu lagi M, ni N, Jabatan Pendaftaran Negara. Contoh saja. Bos minta dia tolong pergi cari satu supplier baru. Ni bekal untuk pejabat, peralatan stationery, komputer, laptop, printer, toner, apa semua. Monthly cost lebih kurang 150,000, 200k. Dia pun pergi cari satu supplier, member dia, kawan tu bagi quotation. Dia kata kat kawan tu ni, quotation ni kalau I bawa pergi jumpa bos, I bawa mesti bos sign terus. Kalau bos sign, kita kira macam mana? Sedangkan dia dah dibayar gaji oleh syarikat, bos amanahkan dia cari supplier.
Kawan tu kata, kira macam tu lah. Mau ke tak mau ni? Ada. Belawak kata. Okey, tak apa. Kalau monthly perbelanjaan 200k, 5% you punya. 10k tu I bagi kat you. Kalau 150k, 7,500 you punya. Tuan-tuan, yang ni agama cukup larang. Ramai dah orang terlibat dengan benda ni. Kita sendiri tanya diri kita. Komisen tu, kecuali itu dia dengan syarikat, bukan orang ketiga. Dia jual kereta, gaji jual kereta ni 500-600. Banyak mana dia jual, dia dapat komisen. Komisen ni bukan pembeli bagi, komisen ni syarikat yang bagi. Dia lain. Tuan-tuan, hati-hati. Cukup kena hati-hati bab ni. Kita nak masuk number nak tender number plate, kita upah runner tu tak apa. Upah runner tak apa. Kita nak PJ ni tuan, nak masuk number ni bukan dia orang ramai. Dulu di Selangor, JPJ paling tak ada orang 5-6 tahun lepas. Tuan-tuan tahu di mana? JPJ tu tak ada orang. Pegawai JPJ pun tak tahu situ JPJ. Tu. Di Bandar Baru Bangi Seksyen 7. Tak ada orang tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tak payah beratur. Ambil number, sebelum tekan number tu keluar dah. Tu. Bohong tak bohong tu. Lah ni orang ramai. Kita pun cari runner, nak masuk number baru ni perlih keluar RM. Aku nak masuk number RM ni 10,000. 10,000. Kawan tu kata, boleh abang, saya punya upah 500. Okey, deal. Kata abang nak nama ni lah. Dia kata, mau aku tunggu lama. Abang tambah lagi 1,000, saya kau tim dengan orang dalam. Tuan-tuan, kau tim ni agama tak bagi. Kalau kita dah fikir number ni orang mungkin ramai lagi tender, kalau aku bagi 1,000 tentu dapat. Alah 1,000, takkan 10,000 kau boleh bagi, 1,000 tak boleh bagi. Kita bagi. Tuan-tuan, kita terjebak dalam benda yang agama tak suka. Ramai ada orang terjebak dengan benda ni. Oh tuan-tuan, lepas tu macam mana Allah nak perkenan doa kita? Macam mana Allah nak perkenan doa kita? Baru ni saya mengajar di Bandar Baru Bangi, tempat YB Syafi'ingah. Satu sahabat mai tanya soalan, anak dia nak ambil lesen kereta dengan motor. 1,500 ke apa saya tak ingat. Driving school ni kata, cik tambah lagi 500, kami confirm dapat lesen. Dia mai tanya saya dalam kelas, boleh tak boleh? Saya kata 500 ni untuk apa? Kena clear dulu. Kalau 500 masa anak cik nak pergi ambil test, orang sekolah memandu ni nampak pegawai tu daripada jauh dia angkat macam tu. Pegawai itu pun tengok, sujud syukur. Rezeki daripada Allah. Hukum dia adalah haram. Tapi dia kata 500 ni seminggu belajar kereta 3 kali, kami tambah jadi 5 kali. Tak apa. Itu terma dari syarat sekolah memandu. Kami ajak dia sampai pandai. Kalau dia P-test fail, ulang sekali lagi, tak payah bayar. Tak apa. Kami ajak dia buat motor ni, buat number 8 kan? Buat number 8 sampai dia boleh patah balik kod belakang. Tu kalau ada lah. Tak apa lain. Tuan, hati-hati tuan. Hati-hati bab ni. Tadi duit belen tu kita rasa tak apa kan. Tuan tengok agama berbincang padanya. Kadang-kadang dia kata saya tak terlibat dengan benda-benda ni semua. Kadang-kadang kita terlibat juga. Kita buat salah dengan polis trafik, tidak berbaloi tuan-tuan. Tuan-tuan duk pergi bagi 50-100, tak berbaloi tuan-tuan. Kalau dengan 50-100 itu kita nak masuk neraka, tidak berbaloi. Terus terang saya bagi tahu. Saya baca hadis ni sebab baru ni kena tu yang baca pagi ni. Tak berbaloi. Buat salah, minta maaf. Dia tak mau maaf, tulis tak apa, alhamdulillah. Daripada kita bagi, minta maaf. Agama tak bagi, kita bagi. Tak bagi. Saya mengajar kuliah muslimat baru ni, satu muslimat tanya soalan. Dia nak main kelas, polis tahan dia tak pakai tali pinggang. Puan tak pakai tali pinggang ni salah sebelum Ramadan. Dia tak minta maaf lah. Ni salah ni, kalau saman ni tahu apa tu. Minta maaf lah tuan. Tak apa, kami tunggu dekat Petronas. Puan pergi kedai tu, beli kami teh ais 2. Dia pun mangkuk juga.
Pi bungkus 2 bagi, dia suruh dia jalan. Dia main kelas. Dia tanya saya kata ini yang Nabi sebut ar-rashi wal murtashi, orang yang bagi risuah dan orang terima risuah. Oh, dia kata, ustaz, jangan macam tu, saya betul-betul tadi niat sedekah jariah. Saya kata, kak, sedekah jariah ni kak yang tahan polis trafik tu, bukan polis trafik tu tahan kak. Kak yang tahan dia. Ni saya nak bagi TIS 2, itu baru sedekah. Kalau kak tak buat salah, kak dah bagi dah kat dia. Masa tu saya tak niat lah sedekah, dia tak pandai tak jawab. Jangan kau tak suka, jaga elok-elok. Lepas tu tuan-tuan, nak jadi orang mustajab doa, apa yang kita masuk dalam mulut kita tak ada unsur-unsur yang syubhah. Kita dok pergi terima komisen, pergi tangkap projek tu, Allah agama tak suka benda ni semua. Tak dengar apa dah? Tu semua lebih kurang orang dok buat, dia tahu lah, nampak tak? Peringat lah, nampak tak? Dok claim tipu, nampak tak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi kata, aku takut orang-orang macam ni pada hari kiamat dia bangun dalam keadaan dia memikul seekor unta, dia memikul seekor lembu, dia memikul seekor kambing. Nabi buat contoh ni apa dia? Kita hari kiamat dah kalang kabut. Pikul unta ni Nabi nak sebut berat tak berat, banyak kita terima, banyak tu kita akan pikul pada hari kiamat. Sampailah seringan-ringan yang kita terima, Nabi buat contoh kita pikul seekor kambing pada hari kiamat. Kita pun kalang kabut dah, pikul pula lagi satu bala yang kita buat di dunia dulu. Sebab tu tuan-tuan dengan saya, jauhkan diri kita daripada benda-benda ni. Sebab tu Imam Zahabi menyebut salah satu daripada dosa-dosa besar yang dianggap biasa adalah hadis yang kita baca tadi dalam bab yang ke-19. Ini yang pertama pada pagi ini sebagai muqaddimah untuk tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, hanya mengira jari kita nak sebut raya. Saya tak mau sebut 10 malam terakhir. Bila berlaku Lailatul Qadar itu tidak penting. Yang penting 10 malam terakhir ni apa yang kita buat, itu yang penting. Sebab Lailatul Qadar mesti berlaku. Bila tidak penting. Yang penting 10 malam terakhir ni apa kita buat, itu paling penting sekali. Ramai dah ustaz akan main cerita setiap kali tazkirah 10 malam terakhir. Saya nak cerita mengenai apa yang kita nak buat hari Jumaat ni, itu sahaja. Sunnah Nabi meneladani sunnah Nabi dalam hari raya. Saya main sini 3 minggu lepas. Tuan-tuan ambil madu, ingat tak saya ada bagi satu buku? Ingat tak? Madu yang ambil itu yang tak baking lagi tu. Ingat tak? Yang itulah nak sebutnya. Saya ada bagi satu buku meneladani Rasulullah dalam berpuasa dan berhari raya. Tuan-tuan buka belakang tu, dia ada cerita sunnah Nabi tersusun. Sebab tu saya sebut pada tuan-tuan, tenggelam saja matahari hari terakhir bulan Ramadan, Nabi sambut hari raya dengan sunnah pertama mengikut susunan, dengan Nabi bertakbir hari raya. Sebab tu Nabi takbir raya ni tuan-tuan dengan semangat kegembiraan. Tuan-tuan bayang sendirilah, saya sempat berhari raya di 11 tahun di luar negara. Takbir raya penuh semangat kemenangan. Macam mana tuan-tuan agak-agak? Tuan-tuan pernah dengar ada orang menang pilihan raya takbir? Macam mana dia buat takbir? Menang pilihan takbir, ada takbir Allahu Akbar Allah. Tak ada, dia tak buat gila macam tu. Lepas tu takbir raya seronok. Nabi takbir raya ni tuan-tuan ada rezeki pi umrah bulan Ramadan, raya di Mekah, raya di Madinah, tuan-tuan dengar takbir raya. Itulah takbir raya Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir raya. Tuan-tuan boleh buat tak tahun ni? Try buat tengok. Confirm raya haji orang tak bagi dah mikrofon kat tuan-tuan. Try tak percaya. Try tengok. Saya pernah 2012 live dekat TV. Habis
Live satu penerbit mai jumpa, minta ustaz itu nak jadi tekong, dia panggil tekong untuk takbir raya untuk rakaman 2012. Saya kata boleh. Saya nak takbir tu betul-betul macam takbir Nabi, baru saya nak rakam. Dia dengar-dengar, yang ni yang kita mau ustaz. Dia pun mangkuk juga, yang ni yang kita mau. Dia pun duk ingat macam mana punya takbir. Janjilah di satu masjid di TTDI. Janji adalah dia panggil artis kat 30 orang. Saya pun main dengan pakai baju Melayu semua cukup, dengan lighting 3-4 biji kamera. Dia action tadi kita pun Allahu Akbar, Allah. Dia tengok kan, dia suruh berhenti. Apa ni ustaz? Saya kata ni takbir raya Nabi. Oh, dia kata yang ni kalau saya siap pagi raya dengan saya kena buang kerja ustaz. Tak jadi rakam itu. Takbir raya orang Melayu ni tuan-tuan, dia takbir raya dia sedih. Mana tak sedih hari Khamis kena kerja lagi, cuti raya 2 hari. Tak apalah, nak lagu lah, tapi jangan keterlaluan. Takat Allahu Akbar, Allahu Akbar, bunyi jugalah. Tak payah sampai jari puh dalam telinga, tak payah. Allahu Akbar, Allah. Kita dengar pun serabut jiwa kan. Satu, malam tu tak ada apa. Malam tu tok salah duk pandai-pandai sembahyang tasbih apa semua tak ada. Malam tu Nabi suruh takbir. Bermulalah sunnah yang kedua esok. Ingat, setiap kali Nabi nak menyertai perhimpunan melibatkan orang, hari Jumaat, hari Raya, hari Arafah, mujtama' orang Islam, benda yang Nabi suruh kita pertama sekali mandi. Sama lebih kurang hari Jumaat, mandi tasala. Siapa yang mandi dengan sebaik-baik mandi, dia tak ada niat yang khusus, mandilah. Tak ada niat mandi sembahyang raya pun tak ada. Ni pagi raya duk telefon, ustaz saya nak niat bila nak masuk dalam tandas ke, masa buka kepala paip ke, masa ayat kena badan ke, nak niat. Ni masuk tu mandi cukup. Ni nak niat apa sahaja aku mandi raya 2 rakaat kerana Allah. Allah, serabut jiwa. Mandilah. Dia niat dia tak usah serabut tuan. Macam pak kita dulu kan, tuan-tuan ingat kita lepas sahur dulu, dia kumpul kita adik-beradik ni, semua ikut aku. Nawaitu sauma ghadin fardhu ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ikut. Kita pun takut, ikutlah. Nawaitu sauma ghadin fardhu ramadhani hadhihi sanati ma'muman lillahi ta'ala. Kata aku ajak aku. Dia suruh ikut, dia imam, kita makmum. Andi mandi terbaik. Wa massa min tib imra'atihi in kana laha. Lepas mandi, Nabi suruh kita pakai haruman paling baik. Tuan-tuan tengok beza kita dengan Nabi. Kita pakai minyak wangi kat baju, Nabi suruh pakai minyak wangi dekat badan. Sebab haruman tu Nabi suruh lekat dekat badan, bukan dekat baju. Pakailah haruman paling baik kepunyaan isteri dia sekiranya ada. Pasal apa Nabi buat contoh ni? Pasal apa Nabi buat contoh ni? Sebab orang perempuan Arab tuan-tuan, mereka mesti beli minyak wangi yang terbaik untuk isteri mereka. Nabi tak buat contoh kita. Sebab apa? Sebab Nabi tahu kita tak suka simpan minyak wangi. Lepas tu dalam majalah Maskulin 2012, dia sebut antara ciri lelaki maskulin, dalam poket dia ada minyak wangi, yang keduanya ada sapu tangan. Ada ciri ni, dia lelaki maskulin. Tentu ada. Tak ada ciri ya. Saya ada, tertinggal lah kita. Selalu duk buang poket. Pakai minyak wangi paling baik. Sebab tu bagus tuan. Kadang-kadang sahabat kita duk beli minyak wangi buh di masjid, surau nak bagi orang pakai, bagus. Satu ya, bila kita buh minyak wangi di surau di masjid, pastikan kita yang buh, kita pun sudi memakainya. Kita boleh faham tak? Kau tak faham? Kadang-kadang dia buh, dia pun tak pakai. Kita nak pakai pun takut. Ambil ingat malaikat subuh, tengok-tengok malaikat maut, nama minyak wangi yang orang dah buh kat mayat tu. Pakai haruman paling baik hari raya. Tuan-tuan nampak enteng, tapi Nabi suruh.
Tahun ni tuan-tuan ingat 3. Sekejap lagi saya tanya balik ni 3 dah. Saya tanya balik ni sekejap lagi 3 dah. Keempat, walabisa min salihi siyabi. Nabi suruh pagi raya pakai baju paling baru, paling baik. Dan baju terbaik ini mengikut bagaimana tempat berpakaian. Tutup aurat tu satu. Kedua, mengikut tempat macam mana orang berpakaian, macam itulah kita berpakaian. Saya duduk di Pakistan 8 tahun. Pakistan pakai kurta. Tak boleh lari dah. Pakistan kurta. Beza hari raya, hari Jumaat, mereka pakai kurta kain cotton, hantar P2B, dia bubuh kanji, korah baju tu. Dia jalan, baju tu tak bergerak. Ni dia punya side ni tajam tuan. Kalau cicak jatuh, putui dua kena. Tu raya. Bila saya sambung di Yaman, di belah Sana'a, Taiz, Aden dan sebagainya, mereka nanti pakai jubah. Bila saya pergi ke Hadramaut, orang Hadramaut macam orang Melayu, mereka pakai kain plekat, pakai kemeja. Itu Yaman. Balik ke Malaysia, tuan-tuan tengok orang Melayu berpakaian macam mana bila hari kebesaran mereka. Itulah pakaian terbaik. Orang Melayu hari raya, hari Jumaat, program rasmi, mereka pakai baju apa? Tuan-tuan bukan Melayu lah semua ni. Pakai apa? Pakai apa? Pakai baju Melayu. Baju batik orang tak pakai raya. Baju Melayu. Pakai baju Melayu. Tak boleh ustaz, saya kena pakai baju Melayu, saya kena pakai sampin. Pakai sampin. Kalau dah pakai sampin ustaz, saya tak boleh pakai kopiah, saya kena pakai songkok. Pakai songkok. Kalau dah songkok ustaz, kena buah kerongsang pula satu. Buah kerongsang. Dah pakai sampin ustaz, kena buah kerih pula satu. Yang ni penamaan calon, bukan raya. Hang tu usah kelang kabut sangat. Terbaik. Berapa dah? 4. Clear dah? Clear dah? Pakai pakaian terbaik. Kemudian sebelum kita nak keluar raya, kita tengok dalam Bulughul Maram ada hadis ni. Pastikan semua ahli keluarga kita mengikuti kita ke tempat solat. Hatta idza kanat hiya haidhah. Kata Nabi, kalau isteri kamu sedang datang haid, perempuan-perempuan datang haid, anak-anak dara yang jarang-jarang keluar rumah, keluarkan semua mereka ke tempat solat. Walaupun mereka yang uzur tak boleh solat, mereka datang ke tempat solat untuk lihat bagaimana orang Islam bergembira berhari raya. Kita tengok tak? Kadang-kadang isteri kita tak boleh solat, anak-anak perempuan kita tak boleh solat, kita biarkan mereka di rumah, sedangkan Nabi suruh keluarkan semua ke tempat solat. Seterusnya, ringkas-ringkas yang bagi tuan-tuan. Tuan-tuan pun tak qiyamulai kan? Tengok muka semua macam nak mati syahid dah. Bila sebelum kita keluar, dah kumpul semua anak beranak, pakaian elok, haruman terbaik, sebelum keluar, pastikan tuan-tuan dan saya kembali kepada fitrah. Fitrah ni orang macam-macam tafsir. Daripada berdosa pagi raya tu macam baru lahir daripada perut mak dia. Nabi tak pernah tafsir yang tu. Fitrah ni kembali kepada fitrah. Sebulan kita tak boleh makan minum, nah pagi tu makanlah semula, baru kita rasa nikmat. Itu fitrah. Tuan-tuan, benda kita duk rasa ni kita tak rasa nikmat kecuali bila kita tak boleh rasa. Ni saya duk kuliah ni, tuan-tuan bayang, saya kuliah, kita bubuh satu depan ni satu sirap laici, buah ais bagi penuh tu dia berpeluh. Saya duk mengajar ni, tuan-tuan nak tengok saya ke nak tengok sirap tu? Sebab kita puasa. Kalau tak puasa kita tak rasa apa. Apa dia fitrah dia? Nabi akan makan terlebih dahulu. Dan benda yang Nabi akan ambil apa dia? Nama dia ialah tamar, nama dia ialah korma. Tapi tuan-tuan confirm pagi raya korma tak ada dah. Ni semalam buka puasa last 3 biji, kata ni korma, jumpa lagi tahun depan. Tak ada dah. Tak ada juga kata Ibnu Qayyum ambil benda yang manis. Apa dia? Zabib, kismis. Tak ada juga ambil madu. Tapi pastikan bayaran dah buat. Makan benda yang manis.
Kemudian keluarlah ke tempat solat. Tolonglah tuan-tuan yang duduk dekat-dekat ni, kan, duduk dekat-dekat ni, tuan-tuan nak datang solat hari raya, tolonglah jalanlah kaki, supaya kita dapat ikut sunnah Nabi sesempurna mungkin. Duduk dekat ni kan, jalan kaki. So bila kita jalan kaki, tidak berkenderaan, kita boleh jumpa ramai orang. Naik kenderaan dengan jalan kaki lain. Kalau naik kenderaan, takat bagi horn, angkat tangan. Jalan kaki jumpa, boleh peluk, boleh mendoakan satu sama lain, taqabbalallahu minna wa mink dan sebagainya. Jalan kaki. Saya tahun ni khutbah di Balok. Di Balok. Kalau saya nak jalan kaki, saya kena keluar 27 Ramadan baru sampai 1 Syawal sana. Balik semula sampai 4 Syawal. Kalau nak jalan kaki sangatlah, nampak tak? Jadi jangan dah jadi mangkuk sangat. Kalau dah jauh tu, mainlah naik kenderaan. Ni yang dekat-dekat ni. So kita pun main. Dan kalau boleh, tuan-tuan, kalau ada kekuatan, buatlah solat raya di Padang. Buat di Padang. Nabi seumur hidup Nabi solat raya di Padang. Sekali saja Nabi solat di masjid sebab hujan. Dia kata, ustaz, kita punya masjid kipas besar pun ada, aircon pun ada, takkan nak solat di Padang? Tuan-tuan, ni Padang, ni masjid Nabi. Solat di masjid Nabi, tolong bagi tahu ustaz, berapa banyak ganjaran? Nabi tetap solat di Padang. Kalau boleh, buatlah. Di Bandar Baru Pangi, YB Syafiq Ingah buat di Padang. Dia pun orang mengaji, orang main kuliah. Bila kita bagi tahu ni, dia faham. Buat di Padang. Kalau tak, tuan-tuan nak buat masjid surau, buatlah. Cuma yang saya nak mention, tidak ada apa-apa solat sebelum dengan selepas solat raya. Yang tu yang saya nak mention. Cari dalam buku yang itu tuan-tuan beli madu dapat tu, cari belakang tu. Ada hadis tak ada solat sebelum dan selepas solat raya. Sebab Nabi tak mau nanti orang-orang jahil nanti ingat seolah-olah ada solat qabliyah dan ada solat ba'diyah. Itu poin dia. Kalau tuan-tuan solat di masjid, di surau, Allahu Akbar, 2 rakaat tahiyatul masjid, duduk. Tengok, lagi 10 minit nak sembahyang raya, bangkit, Allahu Akbar, 2 rakaat duha. Tuan-tuan melakukan kesalahan. Lepas sembahyang raya, orang keluar ramai, dia pun angkat takbir, solat duha dulu, kereta banyak. Dia melakukan kesalahan. Hanya pada hari raya nak solat, kalau solat di rumah. Yang kita boleh solat di masjid surau, 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalau di Padang, tauhid duduk. Jangan solat 2 rakaat tahiyatul Padang. Nabi tak ajar, duduk tauhid. Clear. Tuan-tuan, khutbah raya dengan khutbah Jumaat lain, kan? Khutbah Jumaat termasuk di dalam solat. Lepas tu siapa-siapa yang main lambat, masa tu khatib sudah berada di atas mimbar, kanat lahu zuhra, dia hanya dapat ganjaran solat zuhur. Sebab khutbah termasuk dalam solat Jumaat. Lepas tu tuan-tuan, Jumaat kena mai awal. Dia beza dengan khutbah raya. Khutbah raya, solat tidak termasuk dalam khutbah. Apa maksud dia? Tuan-tuan nak dengar khutbah pun tak apa. Lepas semayang, kalau tuan-tuan tak mau dengar khutbah, tuan-tuan boleh balik. Sebab tu Nabi lepas daripada solat, sebelum khutbah, Nabi buat pengumuman, inna nakhtu faman syaa falyajma' wa man syaa falyadhhab. Kata Nabi, aku nak khutbah. Siapa nak dengar khutbah boleh duduk, siapa tak mau dengar khutbah boleh balik. Yang penting dia datang menghadiri solat raya, kemudian mengaminkan doa, balik. Nak dengar pun tak apa, nak balik pun tak apa. Kalau tuan-tuan nak tengok benda ni, tuan-tuan pergi raya Mekah. Lepas sembahyang raya, ramai balik. Ada juga tunggu, tapi ramai balik. Kita Melayu ni pelik. Dia sembahyang raya di Mekah, dia tengok ramai balik. Betul tu dia Pak Arab tak guna punya Pak Arab. Melayu kan mulut jahat. Tu hak pandai bahasa Arab pun tak dengar khutbah. Aku yang tak pandai pun dengar. Dah hang tak pandai, melingkuk balik, buanglah kawan tu pun balik.
Saya pernah sebut sekali saja, lepas tu saya tak sebut dah. Masa saya balik 2006, saya khutbah raya semangat ni. Lepas sembahyang saya khutbah kat Padang 1000 orang. Saya hendak berkhutbah berdasarkan sunnah. Siapa nak dengar khutbah boleh dengar, siapa nak balik boleh balik. Makmum Allahu Akbar. Tuan-tuan, seriat orang tu, seriat. Daripada 1000 saya ingat tinggal lebih kurang 70 ke 60 orang. JK mai jumpa, Ustaz, tadi kalau semua balik macam mana? Tu JK pun marah. Sebab dia punya tabung tak ada jalan tadi. Nampak tak? Mereka pun pandai juga. Mereka bukan tak cerdik. Tabung tak ada jalan. Mereka kira makmum dah kepung ni, mau jalan tabung tak ada jalan. Tadi kalau semua balik, bila tinggal orang ustaz seorang. Saya kata kalau tinggal seorang, saya pun balik. Tak payah khutbah apa ya. Lepas itu tak sebut dah. Sebab orang tak faham. Habis itu je lah. Kemudian sunnah yang ada, balik, tuan-tuan menempuh jalan yang berbeza. Clear? Tuan-tuan mai tadi jalan ni, balik pusing sikit jalan jauh. Habis lah. Pusing jalan jauh ni, jangan sampai masuk highway. Sehari pukul 1 tak sampai, bini telefon, abang ada mana? Ada Ipoh. Pasal Ipoh, ustaz kalau kata balik jalan lain, awak hantar pergi alok start tu Batu hari raya, ingat sikit lagi, hari raya, hari kita bergembira. Ingat tu saja. Sebab tu agama tak mau kita sedih hari raya. Sebab tu kalau tuan-tuan buka kitab Imam Syafi'i, dia tak ada bab pun. Hari raya kita kena ziarah kubur, tak ada bab pun. Tapi orang Melayu kita, dia punya syarat sah raya kena pergi kubur. Agama panggil Aid, Sa'id, hari raya, hari gembira. Bila kita pergi kubur, bukan salah, cuma tidak sunnah. Bila kita pergi kubur, dia membunuh mood kegembiraan. Tak boleh ustaz, saya kena pergi kubur juga. Kalau nak pergi kubur juga, pastikan tuan-tuan pergi kubur dengan penuh kegembiraan. Boleh? Nak kena pergi juga kubur mak, pergi lah, tapi pastikan tuan-tuan gembira. Boleh? Sampai kubur mak dia boleh? Mak mati dah, tinggal tanah 3 relung perempuan hati. Boleh? Mesti sedih. Bukan haram, tidak. Cuma pilih hari lain. Hari tu Nabi suruh gembira. Sama juga orang perempuan. Hari raya Nabi suruh gembira. Jadi drama pagi raya ni bagi kurang sikit. Isteri tuan-tuan hari raya mesti minta maaf kat tuan-tuan. Itu syarat sah raya dia. Tuan-tuan pula hari raya mesti duduk atas sofa. Tuan-tuan penyimpan mohor-mohor besar. Bini dia main duduk atas dia, anak-anak dah minta maaf, bini dia main bersimpuh depan dia, bini dia tengok dia pun sabut. Bini dia tengok dia, abang, jam tuan-tuan, sabut perut. Ni dengan saja Ramadan berlalu pergi. Allah, dah buat gila lah pagi-pagi raya. Syawal tu dengan jari macam tu main ni, menjelang. Teriak saya tahu lah buat. Nak minta maaf, tak apa, gembira. Saya ajak isteri saya, simple je. Pagi raya dia main salam dengan saya, dia kata, abang, pagi raya semua orang minta maaf, saya pun minta maaf. Saya tahu salah saya dengan abang banyak, tapi abang kena ingat, abang punya salah dengan saya lagi banyak. Dia perkenal kita bagi raya. Ni saya minta maaf kat abang, abang maafkan saya. Lepas ni abang minta maaf kat saya pertimbang tengok nak maaf ke tak maaf. Raya aku masuk gembira. Benda yang tak dapat elak tu tak apalah, jangan keras sangat. Baru ada sahabat telefon, ada ustaz main tazkirah office dia. Ustaz tu tani orang Melayu duk ikut budaya orang kafir, duk bagi duit raya. Duit raya ni Cina duk bagi ampau, Melayu gatai perut pergi ikut dia kata. Nabi sebut man tasyabah biqaum fahuwa minhum. Siapa ikut satu kaum, dia macam kaum tu. Kawan dengar ni duk merengkang ni, serba salah. Dia tahu ustaz, saya kalau bagi duit raya, ustaz tu kata kita macam Cina. Kalau saya tak bagi duit raya, budak-budak ni pergi cerita satu taman. Bagilah niat sebagai sedekah. Bukan boleh elak pun. Budak-budak mai pun dahsyat tu kan. Ketuk pintu, mai 12 orang. Dia kata, pakcik saya ketua batalion, saya hanya bagi pakcik sepatah 2 kata. Minta duit raya. Pakcik nak bagi duit raya,
Atau kami cerita satu taman pakcik kedukut, kita dah RM10 bagi RM3 tu tak apa, raya agama suruh gembira. Itu yang saya nak sebut pada tuan-tuan. Dan yang akhir sekali, bila orang duk tanya mengenai masalah zakat fitrah, betul ke kita kerja di mana? Di Selangor, kalau balik kampung tak boleh. Dia macam ni, Imam Nawawi sebut dah, kita ni tuan-tuan, bayar zakat fitrah, zaman Nabi bayar zakat fitrah ni bila? Pagi hari raya. Pagi hari raya. Pagi hari raya ni memang semua sahabat bayar zakat fitrah. Zaman Abdullah bin Umar, dia tengok pagi raya ni crowded sangat, orang ramai sangat. Jadi Abdullah bin Umar membenarkan zakat fitrah dikeluarkan juga terbaik qabla yaum atau yaumain, sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Para ulama fiqh membenarkan kita bayar zakat fitrah sepanjang bulan Ramadan. Jadi kalau tuan-tuan sehari 2 hari sebelum hari raya, lokasi tuan-tuan di mana? Di mana? Di kampung. Tuan-tuan nak bayar di kampung pun tak apa. Dah, saya tak mau ustaz, saya tak mau pening kepala, saya nak bayar siap-siap. Tuan-tuan nak bayar kat belakang kita pada Amin, bayar pun tak apa. Jadi kalau kita nak kata haram kerja di Selangor, bayar di kampung, dia kena ada pembuktian yang betul-betul tuntas. Sebab tu di mana kita berada pada malam raya atau pagi hari raya atau sehari 2 sebelum hari raya, itulah lokasi paling baik, paling tepat untuk kita bayar zakat fitrah. Semua orang kena bayar di atas setiap individu. Dengan zakat fitrah ni dia kafarah semua masalah-masalah yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Okey, tuan-tuan ada soalan 1-2 boleh tanya, silakan. Tanya bagi jelas. Kalau tak saya nak berhenti sebab saya ada satu program lagi. Sila. Mengenai raya atau mengenai puasa? Sila. Mengenai masalah puasa 6. Man shoma Ramadan thumma tabi'u 6 min Syawal fa ka'annama siyamud dahr. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan diikuti 6 hari pada bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Pertama, soalan yang timbul, bila nak puasa 6? Macam mana kaedah kita nak puasa 6? Ada puasa yang Nabi bagi tahu hari, tak boleh tukar hari lain dah. Puasa hari Arafah tak boleh tukar hari lain dah. Puasa Isnin Khamis tak boleh tukar hari lain dah. Puasa Nabi Allah Daud tak boleh tukar lain dah. Macam mana puasa Nabi Allah Daud? Puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Ini puasa Nabi Allah Daud. Macam mana puasa Daud Rawang? Buka sehari, buka sehari, buka sehari, buka sehari, buka sehari, buka sehari. Daud hanya puasa pada bulan Ramadan saja. Itu beza Nabi Allah Daud dengan Daud Rawang. Ada puasa tarikh 13, 14, 15 bulan Islam, 9, 10 Muharram. Tetapi puasa 6, Nabi sebut siapa yang puasa bulan Ramadan diikuti 6 hari bulan Syawal. Maksudnya tidak ditentukan tarikh, tidak ditentukan hari, yang penting 6 hari itu adalah pada bulan Syawal. Dia kena mengikut tempat setempat juga. Macam bila tuan-tuan pergi ke luar negara, orang luar negara ni mereka lebih besarkan hari raya haji daripada hari raya puasa. Orang Melayu tuan-tuan, dia besarkan raya puasa daripada raya haji. Raya haji dia cuti sehari tak apa, raya puasa cuti sehari, dia tumbuk meja berkecil. Kalau tuan-tuan saya duduk luar negeri sebelah setahun, raya pertama habis-habis lah. Mereka tak ada istilah pergi rumah orang raya kedua, raya ketiga, tak ada. Orang Melayu kita tuan-tuan, dia ada juga hadis sahih.
Raya sebulan, puasa pun sebulan. Puasa sebulan, raya pun sebulan. Hadis ni sahih. Orang Melayu kata. Orang Arab tak ada. Jadi raya kedua, ketiga mereka tak pergi mana dah. Jadi mereka akan puasa 6 pada raya kedua. Orang Melayu tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, raya pertama raya, raya kedua, ketiga mereka raya lagi tak? Raya tak? Tak, raya ni bukan masuk pergi semayang raya dah. Raya ni orang main rumah tuan-tuan, tuan-tuan pergi rumah orang, suasana hari raya tu ada tak? Kau tak ada dah? Ada. Bukankah raya kedua, ketiga orang main rumah tuan-tuan, tuan-tuan main rumah orang? Bukankah dalam suasana hari raya ni ada makanan, minuman dan sebagainya? Tuan-tuan ingat tak kepada hadis Salman dan juga Abu Darda? Nabi jadikan Salman dan Abu Darda ni saudara angkat. Salman dijadikan saudara angkat dengan Abu Darda. Abu Darda ni bila dengar Salman jadi saudara angkat dia, seronok. Balik rumah, masak, panggil saudara angkat dia Salman ni, dia jamu. Elok Salman nak makan, Salman kata kepada Abu Darda, Abu Darda, duk makan sekali. Kata Abu Darda, fa inni saim, aku puasa. Salman yang nak makan ni tak jadi makan. Dia kata, mana mungkin, dia kata, kamu jemput aku ke rumah kamu, tiba-tiba kamu berpuasa. Bukankah raya kedua, raya ketiga tuan-tuan pergi rumah orang? Dan budaya kita nak makan, tuan rumah duk makan sekali. Tuan rumah kata, minta maaf, makanlah, saya puasa. Kita ada tak kita lakukan tindakan Salman? Mana mungkin? Ada tak? Kita tak hang puasa punya pasal. Yang penting perjuangan aku perlu diteruskan. Tu beza kita dengan Abu Darda. Abu Darda, Salman kata, Abu Darda, kamu panggil aku main rumah kamu, kamu puasa. Kalau kamu tak buka puasa, rangi aku takkan sentuh makanan ni. Akhirnya Abu Darda rasa bersalah, buka puasa, makan. Dah habis makan baru bunyi, kalau aku tahu tak panggil main rumah pun tak apa, aku duk puasa, kena buka puasa pasal hang. Jumpa Nabi, bukan nak tahu siapa betul siapa salah, nak tahu mana yang sewajarnya, kena buka ke kena puasa. Nabi dengar, Nabi kata, sedekah Salman, tindakan Salman tu betul. Dia pergi rumah Abu Darda, Abu Darda puasa, dia suruh Abu Darda buka puasa untuk raikan dia, tu betul. Clear? Clear? Tuan-tuan tahu dah 2-3 raya orang duk main rumah, lewatkan puasa 6. Kalau kita puasa pun main tetamu tuan-tuan, pukul 9-10 pagi, tuan rumah duk makan sekali, duk makan buka puasa. Tapi kalau dia main lepas asar jam, dia pun mengaji hadis malam ni, pagi ni kita pun bagi mi goreng apa, dia kata tuan rumah duk makan sekali ni, 45 minit nak buka puasa ni. Dia kata, minta maaf lah, saya puasa. Dia pun, mana mungkin, dia kata, ni kalau tak buka puasa rai saya takkan sentuh makanan ni. Kita duk tengok jam, 45 minit lagi nak buka puasa. Kita kata, ni hang sentuh tak sentuh ambil pasal, hang tak mau makan hampir melingkup bang balik habis cerita. 45 minit lagi nak buka puasa. Jadi kena puasa 6. Tuan-tuan nak susun 6 hari berturut-turut pun boleh, berselang sedi pun boleh. Ikutlah sunan-sunan tuan-tuan. Yang penting cukupkan 6 hari bulan Syawal. Kita puasa sehari, rumah terbuka, puasa sehari. Rumah terbuka, puasa lagi 2 hari. Cukup 6 hari. Dia kata, tak ustaz, saya rumah terbuka, tak ada dah tutup. Carilah 6 hari tu selit masuk juga. Untuk puasa 6 hari, ganjaran dia apa macam kita puasa setahun. Wallahu a'lam. Sila ada lagi. Sahabat kita tanya mengenai masalah orang sakit dan orang musafir, setakat mana kewajaran dia berbuka puasa. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sakit di sini adalah sakit yang ada harapan nak sembuh. Sakit yang tak ada harapan sembuh tu lain. Ini ada harapan nak sembuh,
dia dibenarkan oleh agama buka puasa dan dia kena qada lepas daripada Ramadan. Tapi yang ni perangai orang Melayu. Dia sakit macam mana pun dia tetap tak mau buka puasa. Yang ni tak boleh kata apa, dah ketegak. Ni demam 40 ni, panas. Orang bawa pergi klinik, doktor tengok ni mata merah ni. Doktor kata apa siapa ni? Demam ke balas ganja ni? Doktor kata. Doktor pun kasar juga. Ni demam ni 40 doktor. Kalau doktor tak bagi MC memang tak ada akal. Tu marah doktor. Doktor cek-cek penah 40, bunyi loceng, minta nurse bagi ubat. Ni ayak, ni ubat, cik makanlah ni. Dia kata jangan doktor, saya puasa ni. Doktor tak boleh ni, pandai 40 kena makan ubat. Doktor jangan buat macam tu, saya mampu nak puasa. Kalau mampu nak puasa, kata doktor, balik pergi kerja. Yang tu tak mampu, yang tu mau MC. Doktor pun sabuk dengan dia. Sakit yang dia tahu dia tak boleh puasa. Doktor bagi nasihat buka puasa, demam panas sangat, kena makan ubat dan sebagainya. Ini maksud ayat ni. Musafir pula adalah keringanan yang Allah bagi bila kita bermusafir pada bulan Ramadan berbuka puasa. Sebagaimana Allah bagi kepada kita keringanan, tuan-tuan, bila kita bermusafir kita boleh jamak dan qasar. Kita tidak mengambil sebab, kita mengambil hukum. Sebab orang dulu musafir perjalanan dia jauh, berminggu-minggu baru sampai. Hari ini kita musafir naik flight sejam sampai dah. Tapi kita tidak mengambil sebab, kita mengambil hukum. Hukum orang musafir boleh jamak qasar. Sebab tu saya tanya tuan-tuan sejujurnya, tuan-tuan bila tuan-tuan musafir, tuan-tuan jamak dan qasar dah solat? Sejujurnya. Sebab apa tuan-tuan jamak qasar? Sebab apa? Sebab musafir. Lagi sebab apa? Keringanan, kemudahan yang Allah bagi. Sekarang Allah bagi kepada tuan-tuan hadiah yang kedua. Orang musafir, agama benarkan tuan-tuan buka puasa. Itu juga hadiah. Soalan, dekat-dekat raya tuan-tuan balik kampung, tuan-tuan jamak qasar tak? Jamak qasar? Jamak qasar. Tuan-tuan puasa tak? Yang ni masalah. Tuan-tuan jamak qasar tak? Sebab apa tuan-tuan jamak qasar? Musafir, sebab musafir. Sekarang tuan-tuan puasa tak? Bukankah tuan-tuan musafir? Yang ni saya tak faham. Jamak qasar tak kan? Sebab apa jamak qasar? Tanya 4 kali ni letih ni. Sebab musafir. Puasa tak? Pasal apa puasa pula? Tak musafir ke? Malah nak ganti. Hadis tu riwayat Bukhari ke? Saya baca sepotong hadis kita settle bab ni, boleh? Setuju? Saya baca hadis sahih, tuan-tuan settle bab ni lah. Hamzah Al-Aslami, seorang sahabat tanya Nabi, dia kata Allah berfirman dalam Al-Quran, mana-mana orang musafir, orang sakit boleh buka puasa. Fa inni ajidu quwa fi safar fala alayya si'ajuna. Wahai Rasulullah, aku ni bila musafir aku ada kekuatan, aku mampu nak puasa. Salah ataupun tidak aku berpuasa? Jelas tak soalan dia? Aku musafir, aku kuat nak puasa. Salah ataupun tidak aku berpuasa? Kata Nabi, hiya rukhsah minallah ta'ala faman akhadha biha fahasan. Siapa yang musafir, dia buka puasa, yang tu rukhsah, keringanan, hadiah yang Allah bagi kepada dia. Dan Allah suka, dia terima hadiah yang Allah bagi. Tuan-tuan kerja dengan company, dekat-dekat raya bos bagi hadiah, bagi satu iPhone 6 Plus 128 gig RM3,899, bagi kat tuan-tuan. Soalan dia, tuan-tuan terima tak? Kalau tuan-tuan kata, bos, dunia ada tak? Tak ada. Buka-buka bos, kan screen protector tak bagi bos, minta pula screen protector. Sekarang yang bagi ni Allah. Orang musafir Allah suka buka puasa. Soalan, tahun ni balik kampung buka puasa ke puasa? Bubuh mulut dah ni. Hadis ni sahih riwayat Muslim.
Tadi saya tak tahu riwayat mana, malah nak ganti saya tak tahu riwayat mana. Soalan, Tony balik kampung tak? Kau tak jadi balik dah? Balik. Jamak qasar tak? Tak mau, itu alasan saya sudah terima dah. Jamak qasar tak? Puasa ke buka puasa? Itu je saya nak tahu. Hadis apa lagi saya nak baca, tuan-tuan? Saya nak dengar seorang yang kata buka puasa, baru saya sambung. Buka, siapa dia tu? Tuan-tuan ingat senang nak cari orang beriman macam tu? Tapi hadis ni tak habis lagi, pakcik. Nabi kata kalau dia nak musafir, dia nak puasa, dipersilakan dia puasa. Nak buka ke puasa? Jadi dia terpulang pada diri kita. Cuma dia bukan kata tak larat, tuan-tuan, baru buka puasa. Tidak. Dia larat pun dia boleh buka puasa. Saya sebut ni, tuan-tuan, sebut ni khusus untuk orang apa? Untuk orang Kelantan. Tuan-tuan tahu tak, orang Kelantan dekat raya ni, mereka balik kampung, tuan-tuan, berapa jam nak sampai Kelantan? Berapa? 15 jam, 16 jam, tuan-tuan. Walaupun baru ni menang dengan PDRM, tapi jalan tu tetap jam. So, cuma fenomena ni orang Melayu tak biasa. Tuan-tuan jangan timbulkan fitnah. Orang Melayu panggil pandai makan, pandai simpan. Bukan mentang-mentang tak puasa, berhenti tepi jalan, berkeluar tikak, sia, berkelah anak beranak. Confirm masuk Facebook. Pandai makan, pandai simpan. Saya duduk luar negara di Pakistan. Saya ingat tahun 1999. Kami pergi daripada Karachi pergi ke Lahore. Karachi Lahore ni dalam 15-16 jam naik kereta api. Tahu lah kereta api Pakistan ni macam kereta api India lah. Dalam penuh, atas bumbung ada orang ni, bawah rel pun ada orang lagi. Masa tu musim sejuk yang ekstrim. Kita ni nama Melayu, di mana bumi dipijak, di situ Melayu dijunjung. Kita mesti puasa. Kami 2 gerabak semua puasa. Yang gerabak lain Pakistan apa memang tak puasa. Yang tu budaya mereka, musafir tak puasa. Musim sejuk daripada 16 jam kami sampai ke Lahore lepas 48 jam. Sejuk, tak boleh jalan laju dia. Rel licin, kabus tebal. Hari kedua bila nampak macam tak ada harapan nak sampai, kita kata kat member, Allah suka kita buka puasa ni. Nampak tak? Buka puasa. Dah buka puasa semua habis. Dalam pukul 12 kereta api tu berhenti untuk orang turun makan minum semua ni. Penuh ni kedai makan. Orang makan ni macam bukan bulan Ramadan. Oleh kerana kita pun tak puasa makan. Yang bestnya, kami orang musafir kami tak puasa. Yang kerja kedai, tokek kedai pun tak puasa. Ni best. Saya ingat masa nak bayar tu saya tanya dia, kami musafir, kami tak puasa. Tak, yang hampa ni tak musafir pun tak puasa. Kata kita susah senang biar bersama. Yang tu pun bukan hadis Bukhari juga tau. Pandai makan, pandai simpan. Wallahu alam. Ni soalan yang sahabat kita tanya, setakat mana orang bermusafir dan orang yang sakit boleh buka puasa. Habis dah tuan-tuan dah? Tengok dah. Jumpa lagi pada sesi akan datang. Kita jumpa setahun sekali lah, senang kan? Senang kira, betul tak? Allah bagi kebaikan, Allah tambah ilmu agama kepada kita semua insya-Allah, daripada hari ke hari, masa ke semasa. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita. Buku 76 dosa-dosa besar ni saya akan bagi hadiah kepada orang yang ambil madu pada hari ni. Saya dah bawa, kita nak jumpa pada tahun depan. Siapa yang ambil madu, saya akan bagi buku ni free. Dan Habatus Sauda yang RM40 tu saya akan bagi free. Buku ni harga RM38. Jasmine tentu akan dapat free gift pagi ni RM78 kalau ambil madu lah. Siapa yang ambil Habatus Sauda zaitun 2 botol tu, saya akan bagi Habatus Sauda campur zaitun free, harga RM25 sebab dekat raya. Dan satu lagi, baru ni saya bermasuk beberapa kitab Pustaka Imam Syafi'i. Pustaka Imam Syafi'i daripada Indonesia. Bahasa yang dia guna itu 97% adalah bahasa Malaysia. Saya bermasuk antaranya tafsir Ibn Kathir, memang habis lah itu.
pasaran harga 600 kita jual 300 habis. Saya mau masuk Riyadhus Salihin Syarah Nawawi pun habis. Antara yang berbaki adalah ensiklopedia solat. Yang ni kalau tuan-tuan tengok baru ni di pesta buku, antara kitab yang terlaris, ensiklopedia solat 3 jilid. Sangat baik, cerita bab solat daripada A sampai Z tuntas. Tuan-tuan ada masalah doa iftitah, sujud sahwi, dia cerita 3 jilid ni tuntas. Kalau tuan-tuan tengok di pesta buku, dia jual buku ni dengan harga 283 ni. Saya pengimport dia. Jadi siapa yang ambil pagi ni, harga yang saya bagi pada tuan-tuan sama dengan harga pemborong saya. Yang ambil 1000 set ke atas, kita bagi dengan harga 130. Tapi ada 60 set last. 130, siapa nak nanti boleh ambil. Madu ke atau soda tuan-tuan ambil, tuan-tuan boleh transfer. Buku ni pun tuan-tuan ambil, tuan-tuan boleh transfer. Tuan-tuan takkan dapat dah harga ni di mana-mana sekalipun. 3 set ni ensiklopedia solat menurut Al-Quran dan Sunnah, harga dia 130. Siapa tak bawa duit boleh ambil, boleh transfer, yang penting tuan-tuan amanah. Tapi pengalaman saya, selalunya orang bayar cash cepat faham. Selalunya lah cepat faham. Dia baca tu faham terus lah. Selalunya macam tu lah. Tuan-tuan pun faham, bagus lah, nampak tak? Ambil, tuan-tuan transfer lah, tuan-tuan amanah. Ensiklopedia solat 3 jilid menurut Al-Quran dan Sunnah, harga dia 130. Tuan-tuan takkan dapat. Yang ni tuan-tuan boleh sebagai bahan rujukan. Ni bahan rujukan, ada masalah kita baca, dia bukan daripada kitab untuk mengaji sebab dia tebal sangat, hanya rujukan saja. Semua perbahasan dia bawa dengan dalil secara tuntas. Wallahu alam. Siapa ambil madu, saya akan bagi buku ni free hari ni dengan Habatus Sauda. Kita jumpa lagi insya-Allah. Ramadan akan datang insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu alam. Tuan-tuan boleh ambil ni, nombor akaun nanti ada dekat bag ni. Wallahu alam. Astaghfirullah.